Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan Republik India mengenal pasti beberapa bidang keutamaan bagi meningkatkan kerjasama dua hala. Peningkatan kes khalwat dan seumpamanya mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Lawatan negara Presiden Republik Singapura dan isteri ke negara Brunei Darussalam membuka satu lagi lembaran baharu sejarah hubungan persahabatan kedua-dua buah negara. Semasa lawatan tersebut, tiga bidang utama diketengahkan iaitu pertukaran antara rakyat, tenaga yang boleh diperbaharui dan jaminan sekuriti makanan untuk terus memperkukuh kerjasama dua hala. Peristiwa bersejarah itu antara yang dimuatkan dalam sorotan lawatan negara Presiden Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. This year, we will be celebrating 40 years of diplomatic friendship as we reflect on our shared achievements over those years and look forward to the future. It is important for us to continue working together to safeguard our common aspirations and interests. Let me express my deepest appreciation, in particular, for the wise and visionary leadership of Your Majesty, which has been pivotal in sustaining and strengthening the special relationship between our two countries.
Hubungan persahabatan dan mesra negara Brunei Darussalam dan Republik India kini mencapai 40 tahun. Ia terus berkembang di bawah pucuk pimpinan kedua-dua buah negara sejak penubuhan diplomatik pada tahun 1984. Semalam diadakan majlis resepsi sempena Hari Republik India ke-75 di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India, dalam ucapannya menyentuh mengenai kemajuan dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan serta mengenal pasti bidang pertanian, pendidikan dan kesihatan sebagai bidang keutamaan bagi kerjasama. Mesyuarat Menteri Pelancongan ASEAN ke-27 dan mesyuarat berkaitan telah berlangsung pada 23 hingga 26 Januari 2024 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao. Terdahulu mesyuarat Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan ASEAN NTO ke-59 dan mesyuarat Pegawai Kanan dengan rakan dialog menekankan kepentingan menjalin kerjasama yang lebih erat dalam kalangan negara ASEAN dalam semua sektor yang berkaitan untuk memastikan kemampanan dan daya tahan pelancongan ASEAN. Bertemakan pelancongan berkualiti dan bertanggungjawab mengekalkan masa depan ASEAN. Mesyuarat turut mengongsikan berdasarkan data awal pada tahun 2023. ASEAN menyaksikan peningkatan lebih 153% tahun ke tahun dalam ketibaan antarabangsa. Delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mesyuarat juga merakamkan penghargaan kepada Pusat ASEAN China ACC, Pusat ASEAN Jepun AJC dan Pusat ASEAN Korea Center AKC atas sokongan berterusan dalam mengukuhkan hubungan rakyat dengan rakyat dan pemahaman budaya melalui pelbagai aktiviti dan projek. Juga diadakan mesyuarat ASEAN Pelancongan India dan mesyuarat ASEAN Pelancongan Persekutuan Rusia. Majlis Anugerah Piawaian Pelancongan ASEAN juga diadakan yang menyaksikan Kuala Belait menerima Anugerah Bandar Pelancong Bersih ke-4 ASEAN. Anugerah juga meliputi Anugerah Hotel Hijau ASEAN ke-9, Anugerah MICE ASEAN Venue pertama dan ke-4 dan Anugerah Pelancongan Lestari ASEAN ke-4 dengan tema Pelancongan Gastronomi. Persidangan ALSA memperkaya pengetahuan undang-undang dalam kalangan ahlinya. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jumlah kes khalwat di negara ini meningkat dan membimbangkan. Menurut Ketua Hakim Syar'i, walaupun hukuman yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah yang disabitkan dengan kesalahan khalwat tidak seberat hukuman kesalahan-kesalahan lain, namun kesalahan tersebut perlu diambil berat oleh setiap masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Berucap pada Majlis Perhimpunan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Syariah bagi tahun 1445-2024 pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pada Kesri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar berkata, kesalahan tersebut jika berlanjutan, ia akan membawa kepada kesalahan dan maksiat yang lebih besar dan hukuman yang dikenakan sudah tentu akan lebih berat dan berkemungkinan membawa kepada hukuman sebat mandatari mengikut hukum had. Kaitan yang bertanggungjawab hendaklah memainkan peranan masing-masing dan mengambil berat akan perkara ini serta mengambil inisiatif berhubung dengan perkara tersebut, terutama terhadap masalah dan isu pergaulan bebas yang di kalangan golongan orang-orang muda pada masa ini. Sekiranya kita tidak mengatasinya, dikhawatiri akan bertambahnya kes-kes khalwat, percubaan zina dan sebagainya di negara Brunei Darussalam yang akan mendatangkan kesan yang buruk dan negatif dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian sijil penghargaan bagi penyertaan acara sukan dan kepada pegawai
serta kekitangan Mahkamah Syariah yang berpindah dan bersarah. Majlis Perhimpunan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Syariah oleh Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri dan diadakan di Dewan Serbaguna, Bangunan Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah. Dalam pada itu, 870 kes dicatatkan pada tahun 2023 di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Demikian menurut Perangkaan Mahkamah-Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam. 432 kes khalwat di bawah Bab 196-1 dicatatkan, iaitu khalwat yang dilakukan oleh orang Islam. Manakala 25 kes di bawah Bab 196-2 khalwat yang dilakukan oleh orang bukan Islam dengan orang Islam. Sementara itu, statistik kes yang melibatkan hukuman sebat iaitu percubaan melakukan zina bagi muhsan dalam tahun lalu sebanyak 2 kes. Manakala percubaan melakukan zina bagi ghairu muhsan sebanyak 20 kes. Keseluruhan jumlah kes yang melibatkan hukuman sebat dalam tempoh 4 tahun kebelakangan di Mahkamah Syariah adalah sebanyak 16 kes. Persidangan Persatuan Pelajar Undang-Undang Asia ALSA Brunei 2024 bermatlamat menangani kesalahfahaman tentang sistem undang-undang di negara ini sekaligus memahami pelaksanaannya. Sehubungan itu, Majlis Penutupan Persidangan berakhir dengan penyampaian anugerah sesi akademik. Majlis berlangsung petang tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaian anugerah disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Nisa. Bertemakan Embracing Diversity of Asia, Law, Culture and Identity, persidangan ALSA menjadi platform bagi menyatukan pelajar berkenaan untuk memperkaya pengetahuan undang-undang dalam kalangan ahlinya. Persidangan melibatkan ahli daripada 17 lembaga kebangsaan ALSA seluruh Asia. Belia merupakan harapan dan aset negara yang penting untuk dijaga dan dipelihara. Dalam pada itu, sebagai usaha melahirkan belia beriman dan proaktif, Masjid Kampung Belimbing Subok menubuhkan kumpulan belia masjid. Majlis penyampaian surat lantikan diadakan semalam di masjid berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis antara lain memperkenalkan kumpulan belia masjid secara rasmi khususnya kepada jemaah masjid dan penduduk kampung secara amnya. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Untuk menjadi insan cemerlang, individu tersebut perlu meletakkan wawasan dan matlamat hidup serta menerapkan niat yang betul. Perkara tersebut antara intipati yang disampaikan dalam program motivasi insan cemerlang bagi belia dan pelajar. Program diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Bukit Beruang, daerah Tutong pagi tadi. Lebih 100 pelajar dari sekolah rendah dan menengah di daerah Tutong serta belia dan belia wanis Masjid RPN Bukit Beruang menghadirinya. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid RPN Bukit Beruang Tutong. Program antara lain bertujuan untuk membuka minda para pelajar dan belia bagi menerapkan nilai agama dan moral dalam diri masing-masing. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi mencapai objektif Pusat Dakwah Islamiah iaitu mengembangkan ajaran agama Islam dan menyebarkannya kepada penduduk bukan beragama Islam, Pusat Dakwah Islamiah melalui Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong mengadakan pagi tadi kunjungan muhibah ke 5 buah rumah di Kampung Bukit Udal, Daerah Tutong. Mengetuai rombongan Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Lawatan antara lain bertujuan mengeratkan lagi silaturahim serta perpaduan dengan masyarakat bukan Islam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada ketua-ketua keluarga berkenaan. Juga hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong.
Lebih 90 ahli pertubuhan ukur jurutera dan arkitek puja menghadiri mesyuarat agung tahunan pagi tadi. Acara berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Semasa mesyuarat tersebut, diadakan penyerahan laporan mengenai kemajuan dan prestasi setiap bahagian puja. Juga diadakan sesi pembubaran Majlis Puja 2022-2023 dan pelantikan baharu ahli puja serta yang dipertua puja bagi sesi 2024-2025. 2023 minutes of meeting to be approved. Who will propose for the approval? Kem pengajian junior dari Korea Selatan diungkayah bagi memupuk pembangunan akademik, budaya dan pribadi pelajar yang berumur 10 hingga 12 tahun. Kem selama 3 minggu itu berakhir semalam dengan majlis penutupan. Acara berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana LCB, Bandar Seri Begawan. Aktiviti juga memberi peluang para peserta untuk beralih daripada pembelajaran tradisional dengan menawarkan pengalaman transformatif yang menggabungkan platform pembelajaran antarabangsa, pembangunan kemahiran serta gambaran ketika belajar di luar negara. Dianjurkan dengan kerjasama organisasi luar dari Korea Selatan, program dibimbing oleh para pensyarah LCB. I thought it was fun because of the teachers and the fun things we did. I'm 9 years old. I learn English, sports, computer, cooking. It's very fun, and this camp was the best camp I ever had. I'm 8 years old. It's fun and happy, and I like here. Pendermaan darah secara kerap dan sukarela adalah penting bagi memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang mencukupi bagi menampung penggunaan di kesemua hospital di negara Brunei Darussalam. Ke arah usaha itu, pagi tadi ahli jawatan kuasa takmir masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit mengadakan kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan. Sebanyak 33 paing darah berjaya dikumpul. Diadakan bersempena ulang tahun ke-10 masjid tersebut, kempen antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam akan manfaat menderma darah terhadap kesihatan sekaligus membantu para pesakit yang memerlukan. Memanglah menderma darah ini salah satu aktiviti yang bagus dari segi kesihatan dan dari segi Islam ialah untuk membantu mereka memerlukan dari segi aspek kesihatan mereka. Kami berharap semoga masyarakat akan dapat sama-sama membantu pesakit-pesakit dan juga hospital-hospital yang memerlukan simpanan darah yang cukup. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong pagi tadi mengadakan program mencungkil bakat sukan. Diadakan bersempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. 5 acara sukan di bawah skim Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong didedahkan iaitu sepak takraw, pencak silat, bola jaring, karate dan olahraga. Sasaran program adalah penuntut dari 7 buah sekolah menengah berumur 13 hingga 17 tahun. Program pencarian ini juga bertujuan mencari belia berbakat dan berpotensi untuk dijadikan atlet mewakili daerah Tutong dan diserapkan ke dalam skim jabatan berkenaan. Pendedahan para belia, khususnya kepada penuntut-penuntut sekolah menengah di daerah Tutong ini dalam membukakan minda mereka dalam sukan, terutama sekali sukan-sukan yang ada potensi di peringkat kebangsaan ataupun peringkat negara. Selain daripada itu, bagi mencungkil bakat-bakat mereka agar dapat ditingkatkan dan akan mewakili atlet-atlet negara Brunei Darussalam.